Okay, Assalamualaikum. Okay, untuk kelas hari ini juga akan terangkan bahagian penyelesaian masalah untuk nisbah, kadar dan kadaran. Okay, jadi kita tengok contoh yang pertama. Okay, seorang penternak ingin menganggar populasi itik peliharaannya. Beliau telah menangkap dan menandakan 48 ekor itik dan kemudian melepaskannya semula. Okay. Seminggu kemudian, beliau menangkap 76 ekor itik secara rawak dan mendapati terdapat 24 ekor itik yang telah bertanda. Anggarkan jumlah itik keseluruhan itik yang dipeliharanya. Okey, macam mana kita menganggar? Okey, mula-mula kita akan buat jadual lah ya. Contohlah. Tangkapan pertama. Tangkapan pertama. Okey, kita buat satu jadual. Sini bertanda. Okey. Tangkapan pertama dia dapat ialah 48. Lepas tu sini tidak. Sini tidak bertanda lah. Tidak bertanda. Okey. Kalau tidak bertanda ni kita tidak tahu berapa dia punya jumlah. So jadi kita letak huruf X lah di sini ya. Tidak tahu. So kemudian tangkapan kedua. Kali kedua lah. Yang bertanda 24 kan. Dia cakap situ ialah 24 yang bertanda. Tapi dia tangkap 76. So 76 tolak dengan 2 yang tidak bertanda. Tolak dengan 24 lah. So dapat 52 di sini ya. So jadi daripada sini kita boleh buat satu nisbah untuk menganggar berapa nilai X ini. Jumlah dia. Okey. Kita teruskan. So jadi secara nisbah dia ialah tidak bertanda per bertanda. So dia adalah sama juga dengan yang tidak bertanda X per 48. Sama juga dengan yang ini. Tangkapan yang kedua tidak bertanda 52. 52 per yang bertanda 24. So daripada sini kita boleh buat darab silang. Ini darab silang lah. So kita boleh dapat 24X sama juga dengan ini 52 darab dengan 48. So jadi kalau kita buat 52 darab 48 per 24, kamu akan dapat jawapan 104. So inilah. So jadi 104 ini ialah jumlah anggaran lah. Anggaran jumlah itik keseluruhan ialah 104. Okey, itu untuk yang pertama lah ya. Masalah yang pertama. Yang kedua, harap boleh faham lah. Kalau tidak berapa faham, ulang balik video ni ya. Okey, seterusnya. Contoh kedua, dalam satu liga bola tampar, nisbah menang dan kalah. Menang dan kalah. Menang. Kalah. Okay. Suatu pasukan dalam susunan pertandingan ialah 5 nisbah 2. Okey, 5 nisbah 12. Tiada perlawanan yang berakhir dengan keputusan seri. Okey, jadi jumlah perlawanan jika pasukan tersebut telah memenangi 10 perlawanan. Hitung jumlah perlawanan. So jumlah perlawanan ialah kalau menang dengan kalah ni, menang nisbah kalah. So ini dia main 5 kali dan main 12 kali. So berapa jumlah dia di sini? Tambah ialah 17. Kan? 17. Tapi dia cakap sini jika menang 10. Kan? Okay, so jadi kita boleh tulis di sini menang
jumlah perlawanan per menang. So di sini jumlah perlawanan ialah kalau kamu tambahkan kedua-dua ni, kamu akan dapat 17 perlawanan, tapi yang menang ada berapa? 5 saja. So 5. Sama juga dengan kalau yang ini cari jumlah perlawanan, sejumlah perlawanan kita tidak tahu, yang dia suruh cari X lah. Per berapa perlawanan yang menang ialah 10. Sebab tu kita pilih menang sini, bukannya kalah. Sebab dia bagi maklumat di sini memenangi 10 perlawanan. Sebab tu kita guna menang, menang. So sini ada 10 lah. So jadi kita akan guna konsep darab silang. Darab silang kita akan dapat 17 darab 10 sama dengan X per 5. So kamu akan dapatlah nilai X tu berapa, darab dari sini. So X kamu akan dapat nilai dia ialah 34. 34 jumlah perlawanan lah. So ini nisbah dia kan, menang dan kalah. Okay, so inilah jawapan, ialah jumlah perlawanan. Ialah 34. Okey, seterusnya contoh ketiga. Dalam satu kuis matematik, nisbah soalan yang dijawab dengan betul oleh Sofia, Adika dan Fatihah ialah 53 nisbah X. So X ni nisbah untuk Fatihah lah. So Sofia menjawab 15 soalan yang betul. Okey, 15 soalan yang betul. Sekiranya jumlah soalan yang soalan betul yang dijawab oleh ketiga-tiga, so maksudnya keseluruhan ni, tambah semua ni, tiga-tiga orang peserta ialah 51. Tentukan nilai X. Okey. Jadi macam ni kita menentukan. Kita buat dulu tengok. Jumlah dulu kita tengok. Jumlah soalan kan yang betul yang dijawab. Sebab yang ini ialah nisbah soalan yang dijawab dengan betul. 5 nisbah 3 nisbah X. So jadi cakap jumlah keseluruhan untuk yang ini semua ialah 51. Okey, so jadi kita buatlah di sini ya. Okey, jumlah dulu. Jumlah soalan per sebab ada maklumat di sini Sofia. So jadi Sofia lah sini ya. Sofia. Okey. Maklumat Sofia, ada maklumat dia kan. Jumlah soalan 51. Untuk Sofia ialah 15. Sama juga dengan yang ini, jumlah keseluruhan dia ialah 5 tambah 3 tambah X per berapa nisbah si Sofia? Sofia ialah sebenarnya 5. So letak 5 di sini. So ini darab silang lah. Begitu ya. So 1 darab 5 per ini 5. Okey, 8. So ini 15 lah. Okey, per darab. Adamlah dulu. Kalau kita buat di sini 15 darab dengan 8 tambah X kan, sini. So darab-darab ni kamu akan dapat 255 sama juga dengan 120 tambah dengan 15X. Okey, so pindah-pindah tempat, kamu akan dapat, pindahkan tempat lah ya. Kita letak X di depan lah. 15X sama juga dengan ini, pindah sebelah sini 25 tolak 120. Ini pindah sini. Ini positif, pindah sebelah jadi tolak lah. Okey, so seterusnya kita akan dapat 135
So ini 15 ni pindah sebelah teruslah. So 15 ini sini X. So kamu akan dapat jawapan iaitu 9. Tekan kalkulator lah, kamu akan tahu juga tu. Okey, itu untuk contoh yang ketiga. So yang kamu dapat X ini ialah nisbah bagi Fatihah. Ini X kan. Okey. Okey, so jadi nisbah diorang ialah 5 nisbah X, nisbah 3 nisbah 9. Okey. Seterusnya, perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okey, contoh yang pertama. Tulis peratusan yang berikut dalam bentuk A nisbah B dengan keadaan B ialah 100. Okey, 21%. 21 per B tu ialah mesti 100. 100. Ya. Kalau 50, kamu kena bahagilah yang ini 2. Begitulah ya. Kalau ni lah. Okey, 40 ini 43%. So 43 nisbah 100. So B tu tetap 100. Ini 0.7 100. Ni 79 nisbah 100. Begitu sahaja. Senang kan? Okey, seterusnya. Soalan 2. Dalam sebuah kelab sains dan matematik, okey, nisbah bilangan murid lelaki kepada murid perempuan ialah 2 nisbah 3. So lelaki nisbah perempuan 2 nisbah 3. Okey. Hitung peratusan murid lelaki di dalam kelab itu. Peratusan. Okey. Kalau jumlah murid kepada lelaki. Murid lelaki. Okey. Murid lelaki. Soal murid peratus lelaki kan yang minta. Okay, jumlah murid ialah 2 tambah 3, nisbah dia ialah 5. Murid lelaki 2. Okey. So jadi so macam mana kita mau tengok 5 ini dia jadi 5 jadi 100. Macam mana jadikan 5 murid? Kan begini. Jumlah lelaki dengan perempuan ialah 5. Tapi kalau peratusan tu 5 tu ialah 100%. 100% tu jumlah dia 5 lah. Itu 100%. Jadi kalau 2 tu dia akan ikut lah. Contoh kalau 5, jadikan dia 100%, darab 20 kan. Darabkan 20, jadilah dia 100 di sini. So maksudnya jumlah murid tu 100. So jadi murid lelaki 2 darab 20 juga. So ada berapa peratus? 40. So sini 100 per 40. So maknanya murid lelaki peratusan murid lelaki sama juga dengan 40%. Begitulah. Okey. Harap boleh faham lah ya. Okey, seterusnya contoh 3. Ricky ingin membeli sepasang kasut sukan jenama tetapi wangnya tidak mencukupi. Okey, dia menyimpan 40% daripada wang sakunya setiap hari. Okey, ada wang saku. 40% lah. Okey, 40% dari wang sakunya. Hitung nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku harian yang diterimanya. Okey. Okey, peratus wang simpanan harian.
Dari sini dia menyimpan 40%. Oke, sajalah 40%. Oke, sama juga dengan 40/100. Oke. Nisbah uang simpanan kepada uang saku. Simpanan nisbah uang saku. Kan? Simpanan 40. Ini uang saku dia 100% kan. So jadi nisbah dia ialah potonglah, kecilkan. Kalau kecilkan kita bahagi dengan berapa nih? Bagi 2 lah dulu. Bagi 2 dapat 20. Bagi 10. Bagi berapa nih? Kena bahagi potonglah dulu. Potong 0 jadi 4/10. Masih boleh potong lagi kan? Bahagi 2 dapat 2. 2 dapat 5. So nisbah yang paling nisbah simpanan kepada jumlah wang saku harian yang terima ialah 2 nisbah 5. Okey. Harap boleh faham lah ya. Okey, jadi kelas untuk hari ini sahaja. Harap kamu boleh faham penyelesaian masalah dan perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran. So ini adalah penyelesaian masalah. So kamu harap kamu boleh jawab soalan-soalan yang sebeginilah ya. Okey, nanti cikgu akan send soalan-soalan uji diri dalam grup dan kamu boleh jawab soalan tu.